Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika Allahumma min sakhatika wan nar. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shihna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab. Ya sami'ad du'a ya fatiras samawati wal ard. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih beri pada kita peluang sama-sama kita boleh jumpa di dalam ruangan pengajian ilmu untuk nak menekakkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala cuba mari di dalam diri kita, akan tetapi itu bukan halangan yang kita itu nak tinggalnya majlis-majlis ilmu. Kerana dunia itu tidak sehabis-habisnya kesusahan dan cubaan. Kita nak tunggu seni sebagaimana hati kita nak gak, dia tak seni sama sebab dunia ni tempat cuba. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala menjadikan mati dan hidup ni supaya Tuhan nak cubakan kita. Nak tengok kata kita ni hak mana yang nak tetap di atas sebaik-baik amalan. Maka itu adalah benda yang hakikat dunia. Innama hadhil hayatud dunya mata' wa annal akhirata hiya darul qarar. Dunia kita ni adalah benda yang tipu daya. Akhiratlah tempat yang kita, tempat kediaman kita yang kekal abadi, bukan dunia. Insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ni kali yang keberapa dah? Kali ni kali yang ke-7 insya-Allah, iaitu kita duk berbicara lagi lah tentang asas-asas qawaid-qawaid yang kita ulama kita berdiri di atasnya, mengasaskan di atasnya cara-cara kita nak mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebutan murajaah lah kita kata, untuk kita nak mengingati qawaid mula-mula, iaitu hendaklah kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, zat dia, nama dia, sifat dia, perbuatan dia, dan kita itu nafi daripada dia akan menyerupai dengan segala-gala makhluk. Qawaid yang kedua
iaitu kita menyabitkan zat Allah, sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah di atas maksud yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran dan di atas maksud yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Nabi. Maka kita faham kata maksud yang sebenar-benar maksud hak Tuhan nak, iaitu Tuhan telah menyata dah di dalam Al-Quran. Kita ingat biar molek-molek maksud yang Tuhan nak mengenalkan diri dia, maksud nak kita tu beriman dengan Tuhan, kena, iaitu maksud yang ada di dalam Quran yang dimenyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Kalaulah maksud hak Tuhan nak tu sebaliknya, makna kata bukan maksud yang kita duk faham, bukan maksud yang kita duk nampak, bukan maksud yang kita reti, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan bagi kita, ia tak lepas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Tuhan kata alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman, alladzina amanu, mereka yang beriman. Alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman. Sedangkan walam yalbisu imanahum, tidak sepakaikan iman dia itu bizulmin, dengan kezaliman. Pahalnya orang-orang Islam kita tak kala kita ngaji ilmu-ilmu agama daripada tokoh-tokoh ulama, kita faham kata tiap-tiap sebutan isim nakirah bizulmin tu nakirah sebab ia tanwin, datang selepas daripada nafi. Makna kata ada hadapan dia tadi itu kalimah nafi. Di situ ada ayat ke apa? Ada lam. Walam. Tu, walam. Maka faham kata zalim di situ tu tak kira zalim kecil ataupun zalim besar. Zalim hak kecil ataupun zalim hak besar tak kira, masuk belaka. Apabila sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar akan itu ayat, itu firman Allah Ta'ala, jadi keberatan di atas diri-diri para sahabat. Ia kata ayyuna lam nazlim nafsahu. Di kalangan kita ni pia ratik yang tak menzalim diri kita, tak pernah zalim, makna tak pernah silap dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pakak jadi serabut dan beban. Kerana apa bila serabut jadi beban gitu? Kerana jiwa orang yang beriman gitulah. Orang yang iman molek, bersih dan cermelang, pasti dia berasa seumpama sahabat tu berasa. Ada pun orang yang karat hati, orang yang pesing kata tak ada cerah mana iman dia, seolah kata dia tak berasa apa. Seolah kata benda tu tak kena mengena dengan dia. Sahabat tak kan lagu tu. Sebab itulah sahabat tu sebagai kuduah bagi kita, contoh bagi kita setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah sepahal-pahal agamanya. Tentang agama tak ada pia boleh faham lebih daripada golongan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu dia jadi beban, jadi payah, jadi susah. Dia tanya Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, apakah maksud di sini ni? Kami faham kata zalim kecil, zalim besar masuk belaka, pas pia nak lepas, nak dapat keamanan, nak dapat keamanan, nak dapat kemuliaan, nak dapatnya kehebatan dan jaya, bagaimana? Tanya Nabi alaihi salatu wassalam dengan muka yang penuh dengan risau dan serabut. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam basyaru haula, Nabi itu beri berita gembira bagi mereka itu para sahabat. Katakan, kata zul di situ tu bukan makna sebagaimana kamu itu faham wahai sahabat aku. Zul di situ bermakna syirk, bermakna menyungutu akan Allah Subhanahu wa taala. Amma hari ini contoh ni nak royak kepada umat Islam, kata apabila ayat tu
maksud Tuhan tadi itu bukan sebagaimana kita faham, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menyatakan. Tak tinggal walaupun satu ayat pun. Itu nak kita faham. Sebab itulah ulama kita kata tiap-tiap ayat, tiap-tiap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan, zat Tuhan, pasti di atas maksud yang Allah Subhanahu wa taala kehendak itulah. Pasti di atas maksud yang Allah Subhanahu wa taala kehendak itulah. Tidak ada perubahan apa-apa. Malaikat kalau ada pasti Rasulullah itu menyata. Itu nak kita faham bagi molek. Tuhan kata ayat yang lain, Tuhan ada ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang beriman itu kalimah husna. Kalimah husna kebaikan, wa ziyadah dah tambahan. Husna orang pahal kata kebaikan, ziyadah tambah. Tak ada orang dogi pahal lain daripada tu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kata Tuhan tak ada mengkanak lagu tu, yang menyata kepada ummah. Dia kata al-husna hiyal jannah wa ziyadatu hiya ru'yatu ila wajhillah. Al-husna iaitu masuk syurga, az-ziyadatu dalam ayat tu makna tengok kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Itu makna kata tiap-tiap ayat Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyata kalaulah maksud itu maksud hak lain. Mana kata maksud bukan gini, maksud so lagi, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan kepada ini ummah. Baik. Dengan tidak ada ragu-ragu dan wawih-wawih, tak ada. Malak nah. Itu nak kita faham. Setelah daripada kita kenal Allah Taala, mengikut Tuhan mengenal, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal, itu qawaid yang kedua. Qawaid yang ketiga yang kita akan masuk ni iaitu gapo? Ayuhal muslimun dengan molek. Iaitu hendaklah kita berhenti daripada kita duk tutupnya hakikat benda. Terutama terhadap perkara yang gaib. Tutup hakikat benda ni macam mana? Saya nak misal nampak mudah-mudah. Orang yang tak beriman dengan perkara yang gaib, dengan cara kena dan betul ni, dia gunakan akal dia tak betul pada tepat. Apakah sebab orang yang tak beriman dengan azabil qabr? Sebab orang tak beriman dengan azab kubur ni, apa sebab dia? Sebab dia tak lain tak bukan kerana dia guna akal tak kena pada tempat. Dengan dakwa kata, kami gali kubur tengok selepas daripada tu tak ada berlaku apa-apa pun, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat. Maka dia tak kawaid kata tiap-tiap perkara yang akal kita itu suluh dan kira dan tengok, ataupun pencetera ilmu kita ni kira tilik tengok, tak ada berlaku supaya hadis tu kata, itu alamat kata hadis itu bukan hadis daripada Nabi, iaitu hadis palsu. Walaupun ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam Sunan Arba'ah ke apa kata kira. Itu adalah bukan mereka yang Tuhan kata allazina yu'minuna bil ghaib. Masalah azab kubur ni masalah ghaibi, bukan masalah syahid. Masalah ghaib yang wajib kita orang beriman itu beriman dengannya. Itu tentang makhluk. Lebih-lebih lagi tentang zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Kalau kita ambil akal kita tadi itu nak pergi carikan hakikat benda tu memang ia tak sampai. Kerana katanya ulama, innal aqla laha haddun taqifu indahu. Innal aqla laha haddun taqifu indahu. Sesungguhnya akal kita ni ia ada sakatan dia dan dia akan berhenti di sakatan itu. Kita nak misal dengan cara mudah-mudah. Kita ni orang gagah tak? Gagah. Tapi gagah kita ni ada sakatan tak? Ada. Tahu Maidana kata diri kita ni ada sakatan, coba lari tengok. Coba lari di atas tembok, di atas batas tengok, lari habis-habis kekuatan kita nak sampai mana. Boleh tak 100 kilo dengan cara tak berhenti langsung. Ya tak sampai.
Ni kekuatan hak Tuhan wi kita ni, kita guna lari ataupun berjalan boleh 100 kilo tak berhenti-berhenti. Ya tak boleh. Ya bukan kekuatan manusia. Nak pergi 1 kilo, 2 kilo jalan kaki boleh lagi. Tapi kalau naik sampai ke 10 kilo, 15 kilo, tak ada. Itu nak ayat kata apa tu? Nak ayat kata tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala wi kepada kita ni perkara hak duduk dalam dunia ni ada sakatan. Ada sakatan. Akal kita ada sakatan. Mata kita ni boleh tengok. Kalaulah kita tengok, perhati balik malam, kalau kita mengaji dalam ilmu kedoktoran, balik malam ni kita tengok nampaknya api ataupun satu ketul daripada cahaya, lebih kurang ulama duk sakat mari 30 kilo lah. Misal lagu mana dengan cara mudah-mudah kita pergi di patah air, patah laut, malam-malam kita akan nampak perahu yang ada dalam laut tadi, ada lampu dia tadi itu jauh daripada kita tu 30 kilo. Lepas daripada tu tak nampak lah kita. Lepas dah tu tak nampak. Walaupun mata kita nak cerah setara mana pun, itu had dia, itu sakatan dia. Juga telinga kita, pendengar kita, Tuhan wi dengar, ya dengar. Tapi sekadar mana disakat oleh ulama kata 20 jakah orang. 20 jakah orang tu lepas pada tu kalau kecek biasa tak dengar. Tu telinga kita hak Tuhan wi ke dunia. Juga lidah pengkecapan kita ni, sebiji daripada gula boleh lagi rasa, tapi kalau halus daripada tu tak kuasa nak tahu. Seumpama afanallahu wa iyyakum, seumpama racun sum dalam bahasa Arab kata, yang orang yang tak baik tadi itu nak memasukkan dalam tubuh manusia walaupun melalui lidah, dia tak rasa dah lidah kerana dia halus lebih daripada gula sakar. Gula bahasa orang Malaysia apa gula, tapi mah kita ni panggil sakar supaya benda tu lah. Dia tak kuasa dah. Habis itu. Juga ciuman kita, bauan hidung kita ni lebih daripada mana? Kalaulah bilik kita ni 4 segi kita kata. 4 segi ni, panjang balik ni boleh 25. Luas dia 25, panjang ni 4 segi 25 belakang ataupun 30. Nascaya ciuman kita kalau luar tu pun sikit pun tak bau dah. Tu hidung kita hak tu hewi. Rasa kita ni boleh sekadar mana hak halus sekali hak kita rasa di kulit kita, iaitu kaki lalat. Yang mari duduk di tubuh kita, kita akan rasa kata dia itu duk gerak. Tapi kalau halus daripada tu, seumpama bakteria ada apa nama, tak rasa. Itu nak ayat hakikat manusia. Kemudian kita nak gunakan pencerahan 5 yang kekuatan seumpama tadi itu dengan perkara yang gaib, dengan perkara yang manusia itu tu tak boleh nak pergi tahu dengan perkara tersebut sani. Kemudian mari nak tahakum di atas perkara yang gaib. Di sana tak ada titik sirat, di sana tidak adanya neraka jahanam, tidak adanya syurga, tidak adanya azab kubur dan sebagainya. Bagaimana kita nak pergi sapa perkara tersebut? Kenapa? Kerana benda tu benda yang ghaibi. Itu makhluk kita kata. Syurga pun makhluk, neraka pun makhluk, azab kubur, ada nikmat kubur, semua makhluk belaka. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, yang maha bersih, yang maha mulia, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, bagaimana? Itu nak kita faham jadi molek. Kata benda tadi itu kita berhenti daripada nak cari hakikat dia. Berhenti. Ya tak sapa. Tak kuasa kita sebagai manusia nak sapakan kepada hakikat zat Tuhan. Tak sapa. Tak kuasa kita sebagai manusia akal kita nak pergi carinya hakikat nama Tuhan, perbuatan Tuhan, sifat Tuhan. Tak kuasa. Lah mana pun tak kuasa. Maka orang-orang salaf dulu, apabila ia bacanya ayat hak Tuhan itu royak dalam Quran, hadis Nabi royak dalam hadis dia, sebagaimana yang diroyak, dia dibacakan, yang menyatakan oleh para ulama, ia akan pergi dengan cara sekaligus.
Mana lagu mana? Royak, kecek, tutur, berimej, cahaya, yakin seperti Tuhan royak. Dengan tidak ada wawih, dengan tidak ada ragu. Awak apa? Kerana masalah ni masalah ghaibi. Benda ghaibiyat lebih besar, lebih hebat, lebih agung daripada benda musyahadah. Benda yang kita nampak dengan mata kepala lagi. Itu dia. Nak kita faham bi molek, cara kita nak faham, nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu kita ni Tuhan wi sungguh dak ilmu. Wi. Tapi Tuhan katakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidak diberikan kepada manusia malaikat ilmu yang sikit saja. Katanya ahli tafsir sikit mana kerana sikit. Makna kata benda tadi itu sekadar padai dengan diri kita. Tu sikit. Umur kita banyak ke sikit? Sikit. Tubuh kita ni besar banyak ke besar sikit? Besar sikit. Ya kalau nak kira dengan malaikat, nak kira akan dengan jin ke masalah, ya tak sama. Sikit tu. Kemudian kita dok gi ambil benda hak sikit ni nak gi hukum benda hak besar, ya tak boleh nak jadi. Nak ambil benda hak musyahadah, benda kita nampak tengok dengan mata kepala, nak gi hukum benda hak gaib, ya tak boleh nak jadi. Nampak tu tak? Tu dia nak kita faham. Ilmu Tuhan ni banyak, ya memang banyak. Kita boleh menipoti semua dah ilmu Tuhan dak. Dengan cara logik pun tak boleh nak menipoti semua. Saya misal dah semalam kata, rambut yang ada atas kepala kita, betul kita tak tahu kata berapa orang. Bagaimana kita nak pergi meliputi ilmu Tuhan belaka? Tuhan kata, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tak boleh kita nak meliputi Tuhan, ilmu Tuhan semua malaikat apa Tuhan nak uji kita ya. Lepas Tuhan uji, Tuhan tafsir tadi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sikit. Wala yuhituna bihi ilma. Kita tak boleh meneliputi dengan zat Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, nama Tuhan. Ilmu tak boleh nak meliputi. Ilmu kita tak pandai. Sebab itulah kalau kita gunakan akal kita tak kena pada tempat, ya punah. Punah selalu lah. Awak apa? Kerana benda ni adalah benda yang gaib. Benda yang ghaibi. Hakikat ni benda gaib. Terutama zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, benda ghaibi. Ya tak boleh kita nak pergi cari dengan akal fikiran kita sama sekali tak boleh nak tahu. Itulah maksud nak kita kata, nak kita royak di sini kata setara sama-sama kita ni. Sama-sama makhluk. Makhluk kita ni hadap tamu muka bumi ni bagi 3, bagi 4 dengan cara mudah-mudah. Ataupun 3. Yang pertama manusia. Yang kedua, anak cucu iblis. Yang ketiga, binatang. Yang keempat, apa nama? Pokok kayu ke apa jenis peserta. Nah, alai batu, alai apa kita tak kecek lagi sebab tu alai jamadat. Noh hak pesen kata bukan supaya manusia, bukan supaya jin, supaya binatang dak. Ya ada lah, ya makhluk Tuhan lah. Akan tetapi ya alesa lagi. Kita nak fokus 3 sini. Manusia, malaikat apa nama jin dan binatang. Soal kata, mata kita ni, kita makhluk. Jin makhluk tak? Makhluk. Kita nampak tak jin? Ni kita ni. Nampak tak jin? Tak. Sebab apa tak nampak? Kerana kekuatan kita tak ada. Tak ada. Tuhan tak uji kekuatan tu kita. Bagaimanakah jin yang dia tu sebagai makhluk, jenis makhluk, yang lagi tak sama dengan kita, ya sama. Sama pada pihak pada kena jadi belaka. Akan tetapi kita tak kuasa juga nak tengoknya jin. Bagaimana hakikat dia. Cuba royak kata zat jin macam mana. Cuba royak satu persatu boleh royak tak? Tak boleh. Cuba royak kata jin ni pendengaran dia, penglihatan dia macam mana. Nak royak tak boleh, nak sifat tak boleh. Itu makhluk. Kalau kita nak kaji sekali pun hakikat bagi jin, ya tak boleh nak.
Orang duk kaji, buat kaji alamul jin, alam jin. Sekadar mana? Sekadar gantung di ayat Tuhan, gantung di hadis Nabi, sifat gini gitu. Tapi nak tahu siapa hakikat dia sebagaimana kita boleh tengok orang ni, ya bukan. Ya tak siapa di situ. Maka Tuhan pun kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mata kita nak tengok ya tak boleh. Bagaimana kita nak gitu gamuk kira kata kita ada mata, pastilah kena nampak jin. Tak pasti. Kita ada mata, pasti kena nampak lah Tuhan. Tak. Sebab itulah Nabi Musa AS minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok Tuhan tu. Tuhan tak buka lagi. Awak apa? Katanya ahli tafsir, sebab mata ni adalah mata yang tak pandai. Tak kuasa nak pergi tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kuasa. Nampak tu tak? Sebab kenapa tak kuasa? Tok Guru, kerana perkara tu perkara yang lemah. Ya Nabi, walaupun Nabi pun. Dia raya Allah Taala raya atau tak boleh tengok lagi. Tu nak ayat. Lagu mana ayat bunyi Tok Guru? Bunyi gini. Ia kata Qala subhanahu wa ta'ala walamma ja'a Musa. Molek nah ayat ni. Kita nak tafsir dengan sekali lalu. Dan tak kala datanya Musa limiqatina. Bagi miqat. Miqat ni makna tepat ya Allah subhanahu wa ta'ala mau nak wi Musa tu datang. Nak wi apa? Nak wi Musa itu datang. Setengah-setengah duk faham kata limiqatina, makna kata Tuhan ada bombing. Itu bukan. Itu bukan maksud dalam ayat ni. Itu bukan zahir bagi ayat Quran, tak sama sekali. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Apabila datangnya Musa AS kepada Bukit Tursina, jadi lagu mana? Wa kallamahu rabbuhu. Bercakap akan Musa tu oleh Tuhan bagi Musa. Apabila Musa dengarnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bahasa yang Musa tu faham, dengan suara Allah Subhanahu Wa Taala, Musa dengar dengan tidak ada wasitah, perantaraan. Nampak tu tak? Tu. Bahawa kata lepas tu Musa nak dengar lagu mana kalau tak ada tempat tulah, ya kata. Nak kacau juga nak atas Tuhan ni ada atas muka bumi. Nak nafi kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Dengan zat dia tadi itu, nak nafi hak tu baik ni berhujah dengan dalil ni. Dia kata bagaimana Musa nak dengarnya kalau Tuhan tu tak ada situ, kalau zat Tuhan tu tak ada situ. Nak isbat kata Musa tu Tuhan tu ada di Bukit Tursina sekali dengan Nabi Musa, Tuhan ada bombing. Tu dia. Setengah-setengah daripada aqlaniyun, orang yang guna akal tak betul dengan apa hak Tuhan nak. Maka saya nak misal dari akli, moga ya waris akal, kita kena tu akal. Soal kata orang apabila dengar suara tadi itu tak pasti kena ada tempat tulah, tak pasti. Kalaulah pasti, yelah orang Mekah dengan orang Jalan kita, orang Taning, orang di Malaysia, orang di Indonesia, mana Pak Tula. Orang Mekah telefon mari kepada kita, bunyi tak suara dia? Bunyi. Cerak malah ada. Lah ni bukan suara, gambar selalu dah. Adakah menunjuk kata orang duk Mekah tadi duk kecek dengan kita, duk di Taning, duk di Malaysia ni? Yelah lah. Ya duk sekali dengan kita. Gitu? Tak. Tu dalih akal dengan mudah-mudah. Nak ayat kata tak pasti, kata dengar suara Tuhan kena ada situ, tak. Dia buat kata sama-sama ada tah bombing, tak ada gapo juga lu nak hujah lagu tu. Tapi kita nak ayat kata lain-lain bertepat. Bukan pasti beripung duk tepat tulah sebagaimana engkau itu kehendak. Sebab ayat Quran tak ada nak kok tu. Nampak tu tak? Tu dia. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik.
Setelah daripada dia tu dengar suara Allah Subhanahu wa taala, dengar molek dah kalam Allah, dia kata qala, katanya Musa AS, arini anzur ilaik. Itu qala rabbi, itu aku. Arini, berilah kepada aku tu anzur ilaik. Wi aku tengokmu. Wi aku itu tengokmu. Herat tu, wi aku tengokmu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Itu wi aku tengoklah mu. Kemudian apabila Musa itu minta kepada Allah Ta'ala dengan itu perkataan, Tuhan dengar tak? Dengar. Innahu sami'un mujib. Allah Ta'ala itu sami', dengar lagi dia itu memperkenalkan apa hamba dia minta. Lalu dia kata qala Allah lan tarani. Tidak lagi mu tu nak boleh tengokkan daku. Tidak lagi Musa mu nak boleh tengokkan daku. Nampak tu tak? Makna kata mung tu tak boleh lagi nak tengokkan daku. Lan di sini nafi ta'bid, semasa mana orang tu duk adanya umur tamu khabar mining, tak boleh nak tengok Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapa pun nak boleh tengok Allah Taala di atas muka bumi ni, tak boleh nak tengok. Hingga mana? Hingga meninggal dunia, hidup kelik ni baru boleh tengok Tuhan. Sebab Tuhan tukarkan kita ni seorang yang daripada binasa, apabila masuk alam akhirat ia akan kekal. Apabila kekal, pasti di situ Tuhan wi izin boleh tengoklah Tuhan. Tu qala lan tarani. Lalu Tuhan nak wi Musa tadi itu wi puas hati, wi berasa kata dia tadi itu hak ia minta tadi tu Tuhan tak ada marah. Ni dalil kata kita boleh tengok Tuhan hari akhirat esok. Walaupun hadis Nabi mari dengan hadis mutawatir dah, innakum satarawna rabbakum, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tu. Akan tetapi di sini Tuhan ayat. Kata Musa, matamu sekarang ni tak kuasa mu nak tengokkan aku. Kata malaikat ayat tu. Kata mana? Walakin zur. Akan tapi mung tu gi tengok pada bukit. Walakin zur ilal jabal. Musa, kamu paling depanmu bukit, depanmu tengok bukit tu nah. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalaulah bukit itu tetap molek pada tempat dia, fasawfa tarani. Nastia lagi mung tu akan boleh tengokkan aku. Nastia selagi mu akan tu boleh tengokkan aku. Ni nak kita faham molek. Nak kita faham jadi molek. Baik. Dengan molek nah ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, tentang ayat ni hak ayat Tuhan hak benar-benar daripada pentafsiran Tuhan ni macam mana? Hak sebagaimana ulama-ulama telah mentafsirkan mari. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ni satu wakfah, satu pemberian yang kita kena faham lagu mana. Tuhan kata, Musa, mung tu mari dah tepat aku, meminta kepada aku nak aku ni kepada mu boleh tengokkan daku. Musa, cuma perhati kepada bukit tu sikit Perhati pada bukit ada depan mung tu Musa, cuba perhati tengok. Kalau bukit ni tetap duk molek, nascaya mung tu boleh aku tengok, nascaya mung tu akan nampaklah aku. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Mu boleh tengok aku. Lepas tu, kemudian lagu mana jadi? Falamma, ni ayat hak ni sebagai syahid. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala menjulmakan. Julma mana membukakan hijab lil jabal bagi bukit itu, supaya bukit tu nampaknya zat Allah Subhanahu wa taala ja'alahu dakka. Allah Ta'ala menjadikan bukit tu jadilah bukit tadi itu dakkan. Apa makna dakkan? Hancur. Bukit tu hancur turun. Ya Allah, bukit dengan diri manusia ni mana lebih? Mana kukuh bukit? Tuhan jadikan bukit tu, kalau kita tengok bukit muah kita ni pohon kayu duk naik, kalau tengok negeri Arab hamba biasa naik lah di bukit Turusina tu. Naik pukul 12 malam sampai pukul 5, pukul 4 pagi. Naik kau naik dia kena naik malam. Ya. Cara lagu tu nak naik bukit tu sini. Bukit
Bukit, gunung lah. Bahasa kita ni beza. Bukit boleh buat menanam. Kalau gunung tak boleh buat kerja apa. Ya batu. Apabila Tuhan falamma tajalla. Kalimah tajalla ni makna apa? Kalimah tajalla makna apa ayuhal muslimun? Tajalla makna Tuhan buka, julmu. Faham julmu tak? Nak buka, winapak zat Tuhan tu kepada bukit. Faham gua nak ahli tafsir. Faham kata Tuhan ada situ? Tak. Tak ada pihak faham lah tu. Tak kira lah madrasah mana-mana pun, kumpul ulama mana pun, tak ada pihak faham kata Tuhan ada di bukit Tursina. Tak. Kalimah tajalla ni makna bukanya. Kalimah buka nak nampak ke zat tu, nak bukit tu nampak ke zat, pasti ke tak kata Tuhan kena ada di bumi ni? Tak pasti. Supaya kita kata sekarang lah ni tajalla syams, mana kata sekarang ni naik matahari terbuka dia. Maka kita tu nampak matahari. Mana matahari duduk di bumi? Ada. Bukan makna gitu. Matahari ada atas tu. Nampak tu tak? Maka Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk ni Tuhan bukanya zat dia. Bagaimana tertinggi nak boleh bercakap dengan musuh duduk bawah ni? Apa telefon? Kalau nak kira agak dengan akal sama akal telefon, kita duduk jauh mana kena bunyi lah. Tu nak ayat kata benda yang makul pada akal. Boleh kita kira, boleh kita nampak dengan akal. Tu nak kita faham. Nampak tu tak? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, fa ini tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu, jadilah bukit tadi itu dakkan, hancur. Musa jadi lagu mana? Wa kharra Musa sa'iqah. Musa pun rebah selak. Nak ayat kata Tuhan, nak ayat kata hey Musa, bukan aku tak serimu tengok, tapi zat mung tadi kekuatan tak pandai mu nak tengokkan zatku. Tak pandai mu nak tengok aku. Sabar dulu dah, nanti hari akhirat aku nak mu tengok insya-Allah. Tu dia nak kita faham dengan cara molek. Faham tu? Nak kita faham dengan cara jelas molek ni, ya kena faham lagu ni. Ni dok ambil ayat ni, dok ayat tu. Apa lagu mana? Ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan ayat kata walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tuhan ada bumi, hanu kata Tuhan ada tertinggi di atas arasy. Kok mana? Ada. Ayat ni tak ada berlawan dengan ayat nu. Ayat nu mana tertinggi? Hak ni mana tertinggi juga. Julma mana gana? Mana buka win apa? Bukan mana ada situ. Oh, qalak semua ahli yang berakal tak ada pia ayat kata Tuhan ni ada di bumi, tak ada. Malaikat orang yang nak putar belik ayat Quran tu, nak jadi penuh ayat Al-Quranul Karim. Tu nak? Tu nak kita faham molek. Baik. Kemudian nak kita faham lagi kata, maka jadi perkara yang salah. Perkara yang silap kita sebagai orang Islam, dok pergi carikan hakikat benda yang gaib. Hakikat benda yang gaib mula daripada dok cari hakikat azab kubur ni macam mana. Baklah cari. Dok pergi cari hakikat kata hak Tuhan dok royak dalam Quran tadi itu tentang syurga akan masalah ataupun neraka akan masalah. Dok pergi cari tak jumpa. Manusia kita ni cuba tanya mari. Siapa katik boleh naik langit yang kedua? Tak usah langit yang ketujuh lah, langit yang kedua. Lapisan yang kedua. Dia boleh sampai situ. Tak ada. Di kalangan manusia yang duk hidup ni, duk nyawa lala ni ataupun belum daripada kita sikit kita kata lagi lah. Sampai kepada langit ni yang kedua. Ada pun ayat kata boleh ada langit yang ketiga, langit pertama daripada besi, langit yang kedua daripada perak, langit ketiga daripada temaga. Bagaimana kapal tubeh ada modok royak kata nak sapa pada boleh. Hak tu bukan ayat Quran. Hak tu bukannya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan hikmah yang kita tak tahu kata pia yang kata, cuma sebut di dalam kitab. Tepat kita kata hikmat, kata langit yang pertama daripada besi, daripada langit yang kedua daripada perak, langit ketiga daripada temaga. Ya banyak tu, ya bukan ayat Quran. Kalau kita tak percaya tu, adakah jatuh jadi keluar tubik kita daripada iman dan Islam? Tak. Ni nak pergi bahas di atas
perkataan hikmat siapa mualah wal muadah sama kita. Tak semayik belakang muka. Bina di atas apa? Bina di atas perkataan hikmat. Orang yang kata pun kita tak tahu. Ya Allah, kita orang Melayu sampai situ. Ni tak kena cara kita duk faham lagu ni. Nampak tu tak? Tak. Kalau tu raya, okey, kata langit mula-mula ni daripada besi. Langit yang kedua daripada perak. Langit yang ketiga daripada temaga. Okey, kalau tu ada ayat dalam Quran ni, boleh. Tak ada kena khilaf dah. Kalau royak kata ada di dalam hadis Nabi, pun tak apa juga. Hatta ada di atas lidah sahabat Nabi yang panggil al-athar. Kata sahabat, pun tak ada juga. Bawa-bawa kita duk gi sungguh sangat perkara-perkara tersebut tu. Orang tua kita buat molek belakang dah. Ya memang orang tua kita buat molek belakang dah. Akan tetapi kita tak sah apa yang kata tak sah duk gi kaca, tak sah duk gi haru, tak sah duk gi gapo. Cuma kita jangan duduk saja umur. Umur orang tua kita buat molek belakang dah. Cuma kita nak mari sampai cak boleh tak? Boleh. Mai nak sipai perabung semula hak duk tiri-tiri ni boleh tak? Boleh. Mai nak tukarnya kayu-kayu yang makan di nak-nak, makan di bubuk, makan di gapo boleh kata boleh? Boleh. Kita apabila sipai perabung wi molek sampai cak wi janguk, buainya papai-papai yang dimakankan oleh nak-nak oleh gapo ni, dia kata kena umur orang tua. Kena tak lagu tu? Tak kena. Kalau kena ni mana pergi bakar umur, sedangkan umur tu duk molek-molek lagi. Hak tu kena. Tu nak kita faham. Ni orang mai duk tolong takhrik kata hadis ni duk darajat mana mengikut ulama. Dia kata kena hak orang tua. La ilaha illallah. Tak kena lagu tu. Ulama tolong duk royak kita. Imam Nawawi tulis kitab Al-Azkar. Imam Ibn Hajar tulis kitab apa nama-nama? Nataijul Afkar fi takhrijil ahadithil azkar. Imam Nawawi tulis kitab azkar saning. Ha ni tebal ni. Tulis kitab azkar. Imam Ibn Hajar mari takhrikkan waktu ubekkan hadis dalam tu tulis lagu mana? Ubek 4 jilid. Tu nak ayat kata ilmu bau kemeh. Ni dah nak sampai cak umur kita ujangok pun tak boleh. Nak tukar perabah dah tiri-tiri tak boleh. Nak tukarkan getah hak jadi carik dah pun tak boleh. Nak tukar papai-papai hak bubuk-bubuk makan ni tak boleh. Kena pakai hak dulu tu. Pas bila nak maju? Perkara kita kena mikirlah kita orang Islam ni. Nampak ada? Orang tua dulu kita pergi Mekah dengan berjalan kaki lah, naik kapal layar lah, berapa nama lah. Nak sapa 2-3 bulan. Kita tak girah jalan tu. Tak girah dengan upacara tu. Kita girah apa tu? Gagal pola peja sapa. Tak turut orang tua. Bukan makna tak turut orang tua lah tu. Orang tua mujur pula anak cucu ni sipai umur wik dia. Tu maknanya gitu. Tu cara mikir orang-orang Islam kita kena ni, orang panggil kata guna akal. Akal kita ni kena guna. Semua guna. Cuba tengok orang duk royak gapo. Orang duk kata Quran tak cukup ke? Ada. Orang duk royak kata sahabat ni jadi kufur ke? Ada. Orang duk royak kata kitab-kitab ulama Islam ni kena bakar tahu belaka ke? Ada. Lepas tiba-tiba ada hak Syiah, ada penama ni, kita tak jadi musuh dengan mereka itu. Orang kata Quran tak cukup. Kata mak kita Aisyah sebagai orang berzina. Sahabat Nabi ni sebagai orang kufur, malaikat ni orang, 5 orang, 1 riwayat. Kita tak jadi musuh dengan demo tu. Duk jadi musuh nak sampai cak umur ni. Nak sampai cak ujangok umur. Nak tukar kayu-kayu bubuk utubik kita buah kayu baru pula, perabah-perabah hati-hati kita tukar-tukar. Tu je buku dengan dia. Jadi seolah kata kita nak bela perkara-perkara yang pesing kata kena kedak kita sebagai orang yang berakal nak kira lagu tu. Kira tengok. Nampak tu tak? Tu kita nak buka cara mikir. Nak wipeh kata gapo-gapo. Orang tua dulu kerja noreh matang. Sekarang ni kita ada ilmu mengaji, kita nak kerja dalam tempat jabatan yang ada ikon, ada air, ada gapo. Salah ke? Orang tua mujur pula. Tak gitu kan? Ni kita tak boleh lah. Hak orang tua kita buat dulu. Pas kalau kita tak buat pia nak buat. Buat satu ahad ke lagu mana ke rajin dek pagi ke ikut. Tak ada dok gapo. Tapi bukan kata dok tempat tu lah orang tua kita lagu ni lah tu. Tak ada.
Tak ada ubah suai ke apa nama. Bukan dia lah tu. Nampak tu tak? Tu nak uji kita faham. Lepas tu, jangan kita duk pesing kata duk simbol lah. Benda-benda bukan-bukan tu. Nah, duk simbol kau orang benda-benda bukan-bukan tu. Ya bukan dia tu. Nak uji faham molek masalah nah. Masalah kita uji faham molek. Baik. Itu maknanya. Jangan kita pergi cari hakikat-hakikat benda yang ghaibiyah. Terutama zat Tuhan. Saya tanya. Zat Tuhan ni susung kedak zat Tuhan. Beri pom cerah kedak dia tu apa nama warna kok mana. Tak kena dah tanya. Tak tanya. Ya tanya tak leh benda tu benda gaib. Benda gaib ni kita tak boleh nak tanya berimesa ya. Kalulah benda gaib tu kita pergi tahu pergi siapa tu hatta Quran hatta nabi lah. Hatta wak Quran hatta apa nabi kalau akal kita apa nama siapa pandagi tu hatta. No ayat kata dia tak siapa tu sebab tu hatanya wahyu mari hatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari tu ya nak kita faham. Tu nak kita faham baik. Kemudian alim malaikat apa tak boleh nak pergi cari. Apa tanya kita, Tok Guru, sayap itu Jibril ni ada apa sayap? Rasulullah ayat tak ada ni kata sayap. Hakikat lagu mana Tok Guru? Mau tak boleh nak ayat. Beriman sebagaimana Nabi ayat. Sudah. Sebab kita ni orang beriman. Lah ni dah jadi campur aduk di antara orang beriman dengan perkara yang gaib, dengan orang tak beriman dengan perkara yang gaib, jadi buat sama gitu. Tengok ada orang Malaysia tu duk kecek, duk suka senda-senda main. Orang panggil mujahir. Orang yang nak lawan Tuhan dengan cara terang-terang. Lagi tengok nak jadi lagu mana. Minta selamat lah. Nah, kalau jahil ke, Tuhan maaf lagi. Tapi lagu tu, kita rasa kata takut ke. Takut. Orang tak semaya dah 2021 ni. Nampak? Mung sore je duk semaya gitu ni, tak kena, tak tahu. Tak kena Tuhan. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan binasa puak kami dengan sebab puak-puak hak tak reti tu duk kecek, duk buat bukan penyanyi. Maksud. Kena berdoa banyak. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Jangan kena berdoa banyak dengan doa tu. We molek. Baik. Kemudian alam akhirat pun semua. Tak usah dak carilah kata arak dalam syurga tu warna gapo jenis guna sah-sah tak ada. Pakai ya setera lagu mana nanti masuk nanti tunggu nanti tunggu ya. Hak lain tak sah. Tu makna orang beriman. Kita ni akan masuk syurga insya-Allah. Kita orang beriman ni insya-Allah akan masuk syurga. Tak usah dak sekabut sini. Nah, ya akan boleh masuk syurga tapi bawa iman molek. Wa iman kita molek. Apabila masuk syurga, setara mana kita boleh masuk syurga? Kita ni boleh masuk syurga ni setara mana tubuh kita? 90 hasta Nabi kata. 90 hasta ni, 90 tinggi. 90 hasta. Di atas jasad hak tu ada dulu. Nabi riwayat adalah hadis yang sahih Bukhari ni bukannya main. Nah, dan sahih Muslim hadis muttafaqun alaih. Kemudian kurang siapa kita? Orang Thailand kita ni, ia besar pada orang Jepun, tengok orang Jepun sana. Kecil ya orang Jepun. Tetapi otak ia tu halus-halus tetapi otak ia bijak. Tak ada kira dia besar halus dia kira sini. Di otak ni. Baik. Maka kita akan masuk di atas rupa tu ada hak dulu tu. Masuk dalam syurga di atas rupa hak tu. Makna kekuatan kita kembali kelik mari semula kepada kita. Apabila sampaikan hari itu, hari yang Allah Ta'ala bakitkan kita dalam keadaan hak Nabi Raya ni 90 hasta. Nabi Raya kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Innakum, sesungguhnya kamu akan boleh tengok Tuhan kamu sebagaimana mu tengoknya bulan. Bukan Tuhan bandingnya Tuhan tu, bukan Nabi banding Tuhan dengan bulan dah. Akan tetapi Tuhan, Nabi nak banding kata mu boleh tengoknya cerah nyata seperti mana mu tengok bulan.
Orang panggil kata Nabi nak buat we nampak contoh, balik sama-sama tengok. Bukan makna kata benar tengok-tengok tu kena bulan dengan Tuhan tu benar tulah-tulah. Tak, bukan makna gitu. Tasbih balik ru'yah, balik tengok. Nak menyerupai wak misal, balik tengok saja. Adapun hakikat Tuhan dengan hakikat bulan, benda lain-lain. Bulan ni makhluk, Tuhan tu khaliq. Tu tak? Tu nak kita faham molek. Maka apabila orang yang beriman di kalangan ahli sunnati wal jamaah dengan perkara yang kita sebut tadi, logik akal kita ni kita guna dengan cara molek, bersih molek, dia dengar hadis Nabi ni nak ingkar tak? Tak, dia tak ingkar. Dia kata boleh jadi, boleh terima. Rasulullah tak kecek bau. Cerak hak Rasulullah ayat tu benar kerana wahyu Tuhan. Dia boleh terima. Akan tetapi kalaulah orang tak ada duduk di dalam tarbiyah ni dengan hadis Nabi kata boleh tengok Tuhan, dia tasawur kata tiap-tiap perkara yang boleh tengok tadi itu pasti dia kena berjiseng. Berjiseng ni makna lagu mana? Pasti kena ada tulang, pasti kena ada kulit, pasti kena ada urat, ada daging, ada darah. Barulah kita boleh tengok dengan mata. Itu panggil qiyas apa tu? Qiyas Tuhan dengan makhluk. Tu salah. Kenapa boleh jadi gitu cara mikir? Kerana tak ada duk di atas batas yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak tarbiyahkan para sahabat. Dan tarbiyahkan para sahabat, tarbiyahkan para tabi'in dan atba'it tabi'in dan seterusnya. Dia tak ada tetap jalan tu. Sebab tu ya jadi punah cara faham. Tu tak? Punah cara faham. Itu nak kita faham dengan cara molek dah. Nak faham dengan cara molek kata kita sebagai orang Islam wajib kena beriman dengan kalam Allah Subhanahu wa taala tentang sifat dia, nama dia, perbuatan dia, zat dia. Maka wajib kita i'tiqad kata apa yang Tuhan raya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raya, itu maksud hak Tuhan nak. Itu tujuan hak Tuhan nak. Bukan mana Tuhan royak gini, Nabi royak gini, tapi Nabi tak ada nak lagu tu, Tuhan tak ada nak lagu ni. Pia royak tak Tuhan tak ada nak, Tuhan sendiri tak, Nabi sendiri tak. Kemudian itu orang panggil dakwah. Orang panggil dakwah. Kalau kita kaca-kaca duk percaya benda lagu tu pun tak selamat. Kita tak selamat. Percaya lagu tu tak selamat, cerak tak selamat. Wa kullukum ati wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap kita ni kena pergi jumpa dengan Tuhan sore-sore. Sebab itulah kita misal sore-sore ni saya nak misal gini. We nampak dengan cara mudah-mudah, dengan dalil akal hissi ni je nampak. Apa kita nak pergi luar negara. Mok dengan anak. Nak pergi luar negara ni ada aturan. Kalau tak ada pasport, walaupun nak jadi pak dengan anak, mak dengan anak sekalipun, apabila siapa di matok, siapa di sana, bin siapa di pada kapal tubel tadi itu, tak boleh masuk entah. Mak boleh masuk sebab ia nak ada dengan tiket kapal, ada dengan pasport, ada dengan visa lagi. Kalau tidak, walaupun anak, walaupun apa pun tak boleh. Tu. Pak kita tak apa, orang ramai kuning, orang rumah kita lah tu. Kita boleh. Ya bukan kita duk nak jadi orang gitu, orang gini, orang gitu, orang gini. Tak bukan makna gitu. Nampak tu tak? Kita naknya gatong di atas jalan ni yang hak Tuhan raya, hak Rasulullah raya tu sebagai asas. Gihak ni barulah kena dengan cara yang Islam kita nak. Sebab diri kita mas'uliyah. Kita kena jaga diri kita, kita kena beringat diri kita, itu maknanya. Hera gitu. Jangan ada gitu tutup hakikat Tuhan. Dan wajib i'tikad atas hak maksud Tuhan nak hak tu. Hak Nabi nak hak tu. Kalau nak lagu lain, Tuhan royak, Nabi royak. Sudah. Lain pada ni sah. Tak ada jalan nak jadi betul, tak ada. Tu nah. Tu nak kita faham kata iman kita tu kena duduk situ. Baik. Kemudian mari pula tengok kaedah yang seterusnya. Kaedah yang seterusnya ia kata cara kita nak meningkatkan iman kita, nak berasa ada kemanisan dengan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ni,
ya pasti kita kena ada gapo, iaitu perhubungan di antara zat Tuhan dengan sifat Tuhan. Ya berhubung gitu. Perhubungnya di antara zat Tuhan dengan sifat Tuhan. Perhubungnya di antara zat Tuhan dengan nama Tuhan. Perhubungan di antara zat Tuhan dengan perbuatan Tuhan. Ya tak tinggal tanggal. Bukan nama Ar-Rahman, kemudian Tuhan tak ada, zat tak ada, bukan. Nama Ar-Rahim, kemudian zat tak ada, bukan. Tuhan ayat kata ya fa'alullahu ma yasha, Allah Taala yang buat, kita kata dia buat saja, Tuhan buat tak ada. Ada okey gitu. Ya ada perhubungnya, orang panggil tarabut, perhubungnya di antara zat dan sifat dan nama dan perbuatan sekali. Apabila kata sebut Allah, kata ada di lafaz kita dengar tu ada apa? Ada zat, ada nama, ada sifat, ada perbuatan, cukup. Pas nama Tuhan ni satu ya ke? Tak. Nama Tuhan Al-A'zam, iaitu hak besar sekali, iaitu Allah. Allah ni sebagai mausuf hak besar sekali. Mana zat hak disifatkan dengan Tuhan hak benar, hak besar sekali. Hak lain pada ni sebagai orang ikut. Nah, dia jadi orang panggil kata tepat diikuti, imam lah kalau kita kecek mudah-mudah. Hak lain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Malik, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Semua tadi itu ikut bagi siapa? Ikut bagi Allah. Lafaz Allah. Lagu mana Tok Guru tak faham mana? Ni gini. Kita kata huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Tak boleh nak kata huwar rahmanur rahim allazi la ilaha illahu Allah. Tak boleh kata gitu. Nak lafaz Allah ni sebagai ikut makmum tak boleh. Tapi semua tadi itu nama Tuhan belaka. Nama bagi Allah Subhanahu wa taala belaka. Faham tak? Maka Tuhan kita, zat Tuhan kita mempunyai nama, mempunyai sifat, mempunyai perbuatan. Nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, zat Tuhan, ada hakikat tak? Ada. Hakikat tak? Semua perkara tersebut ya ada, tapi kita tahu dah hakikat macam mana? Tak berti. Satu cara beriman. Sudah seni. Apabila kita jumpa dengan Tuhan beriman hak ni sudah. Apa beriman lagu ni Muhammad? Karena Tuhan royak dalam Quran. Faham ke bahasa Arab? Tak tok guru royak lagu tu sampai tu amo percaya lagu ni. Ha gi, sok syurga. Aku royak kata aku ni istiwa. Mau kata dak mengetah taharah. Dia royak dalam Quran mana aku royak? Tak ada royak lagu. Turut dia, turut ulama Mu'tazilah. Ha ni duduk sini dulu. Dia lah tu. Tu cara dia. Molek tu nak masalah tu. Jangan gaduh nak marah, jangan. Mikir molek. Dalam Islam kita ni banyak puak. Mu'tazilah lagi, Ibadiyah lagi, Jahmiyah lagi. Nampak tu tak? Tu dia. Banyak lagi. Ada apa tak ada dasar mula tu tak sedap bubuh. Adanya Hambali. Lain pada Hambali tak sedap bubuh. Adanya Syafi'i. Lain pada tu tak sedap bubuh. Nampak tu tak? Ni duk bubuh. Tak nama ikut dia gitu. Tak takut Tuhan buatlah tu. Nah, tak takut Tuhan. Nak makan we kenyang perut sampaikan kita duk gi putar, kita duk gi kecek benda-benda bukan-bukan ni. Ya bukan dia tu lah tu. Tak selamat tu kita buat lagu tu. Nah, tak selamat buat lagu tu. Baik. Jadi jalan ni hak betulnya, iaitu jalan ni hak Islam nak ni iaitu mula-mula sekali jangan kita iktikad sama sekali pergi nak kenal Tuhan ni kata zat Tuhan dengan sifat Tuhan ni benda lain-lain. Jangan. Mana kata suku-suku. Bukan. Tapi kalau nak mengaji kata zat tu mana apa, sifat tu mana apa, nama mana apa, tak apa. Tapi benda tu hak tulah. Supaya kita kata, amba nak beli pohon kayu sepahung. Faham guana? Nak beli pohon kayu sepahung, faham guana?
Nak beli pohon kayu sepahung, nak pergi tanah, memang dah nak pergi tanah. Tetapi kita faham lagu mana nak beli pohon kayu sepahung. Daun masuk. Daun pun masuk, kulit pun masuk, getah pun masuk, akar pun masuk. Tak gitu kan? Mau nak beli daun kayu, nak beli pohon kayu sepahung, nyop buai daun, nyop buai apa nama kulit, nyop buai getah, nyop buai apa nama, tinggal pohon kayu, tinggal kayu ya putih gitu. Ada orang faham lagu tu? Tak boleh faham lagu tu, tak kena. Nampak tu tak? Tak faham lagu tu. Apabila tak sepahung. Sepahung tu makna sepahung tu. Tapi kira habis daun-daun pegang produk dalam tu belakang. Tuhan asa lagu mana? Nama dia, sifat dia, perbuatan dia, zat dia sekali ya. Kalau asa, faham puak muat Jahmiyah, zat Tuhan saja. Nama tak ada, sifat tak ada, perbuatan tak ada. Tak kenalah tu. Setengah-setengah duk ayat atas. Kalau Tuhan ni istiwa di atas arah, mana Tuhan berhajat kepada arah lah. Dah. Nak berhajat lagu mana kita ayat dah atas Tuhan ya buat gapo dengan makhluk ni bukan makna dia berhajat. Nah, dengan dalil akli kita ni pia yang merezekikan kita. Allah, kalau itu Tuhan berhajat kita. Sebab rezeki tu perbuatan Tuhan tu. Tiap-tiap hari Tuhan ada rezeki pada kita tu. Perbuatan Tuhan tu. Adakah Tuhan tu kandak kepada manusia? Tak. Apa? Kena kedak hak kita royak ni. Belum daripada nak tuduh orang tu, tuduh orang ni. Kena kedak hak royak ni. Kira lah. Kira tengok. Tak kena kedak hak royak ni. Betul kedak. Dengar cara kita memikirnya dia ya, dia mungkin buat kita ya kena lagu mana apa tak kena. Hak ni menyakit orang Quraisy. Nampak tu tak? Tu Nabi Muhammad dok royak betul habis cakap dahnya tak kena lagi. Hak tu bukanlah tu menyakit orang Quraisy. Bukan kita tu orang Quraisy dak menyakit. Supaya afanallahu wa iyyakum lah, jagalah buat kita semua. Nah, daripada penyakit corona ni. Ya mari pada bukan mari paktai kita, mari kok mana tu tahu. Tapi yang mari naik kapal tubai, yang mari kok mana siapa juga paktai kita. Hak demo tu. Tu bukan hak kita. Bukan negeri kita ni tempat yang berlakunya menyakit ni mula-mula. Dak. Ya mari hak lain mari. Kita apa serupa. Orang Islam tapi dak ambil perangan nu mai duk pakai. Ya bukan dia tu. Nampak tu tak? Tu nak kita faham dah. Tu, baik. Kemudian setelah daripada kita tahu dah kata perhubungan di antara zat Tuhan dengan sifat Tuhan ini ada perhubungan yang satu, makna tak cerai tak tinggal tangga. Katanya para ulama, katakan para ulama katakan dengan molek kata lagu mana. Berarti molek sini sikit dah kita nak win sini ni insya-Allah taala. Sampai banyak tak apa malam ni ambil sikit. Kita mari tengok. Pada malam ni kita mari tengok awi molek Abdullah. Apabila kita kata amma ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita beriman tadi tu mula-mula sekali iaitu beriman kata Tuhan tu ada. Ada tu gapo yang ada iaitu zat yang bersih, yang mulia, yang tinggi, yang tidak ada kekurangan, yang tidak adanya keaiban, tu Tuhan kita. Mula-mula sekali. Mana kata zat Tuhan yang maha bersih. Mula-mula sekali. Kemudian kita sebagai orang Islam beriman kata Allah Taala ni ada, zat dia ada, kita mikir gapo dah tak? Nampak gapo tak letak? Cuci bersih. Laisa kamislihi syai. Bersih. Tak ada apa sekarang. Cuci tak ada kita dagi kiyah kata Tuhan kita supaya tu tak ada. Semua orang Islam lagu ni belaka. Kulluh dengan tidak ada makna kata kecuali apabila kata mau beriman dengan Tuhan? Ya. Beriman dengan zat Tuhan? Ya. Gambar gapo tak gambar tak bersih. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu makna yang ada di dalam akal fikiran kita. Orang yang beriman. Apabila gitu zat Tuhan tadi itu ia tak sama, ia tak serupa, ia tak ada seperti, ada semih, ada sebanding dengan mana-mana makhluk. Wa kadzalika sifat. Demikian itu sifat.
Sifat Tuhan ada mana? Ada di zat Tuhan. Kalaulah zat Tuhan tu laisa kamitslihi syai', maka sifat Tuhan apa? Laisa kamitslihi syai'. Kelas. Perbuatan Tuhan laisa kamitslihi syai'. Supaya tak ada jadi beza, tak ada jadi apa nama orang panggil kata ragu, tidak adanya waweh. Gitu cara kita beriman. Pasti kan apa? Pasti kita rakyat kata sifat Tuhan dan perbuatan Tuhan ikutan bagi zat. Kalau zat tu tak serupa dengan makhluk, zat tu sifat Tuhan, perbuatan Tuhan memang tak serupa dengan makhluk. Cerak nyata. Tu sebagai orang akidah orang Islam, pegang email orang Islam gitu. Tak ada orang jadi bimbel. Bimbel lah kata apabila sebut kata Tuhan berdengar, supo kita berdengar dah. Kalau Tuhan melihat supo dengan kita melihat dah. Tak supo sebab apa? Sebab itu nama bagi zat Tuhan. Itu sifat bagi zat Tuhan. Itu perbuatan bagi zat Tuhan. Maka zat tak sama, sifat perbuatan dia, nama dia tak sama dengan makhluk. Sudah. Mudah. Allahu Akbar. Tak ada jadi payah gapo. Nampak tu tak? Tak ada jadi payah gapo. Maka kalau orang kata zat Tuhan tu tak serupa, tapi nama Tuhan, perbuatan Tuhan, sifat Tuhan serupa. Kalau gitu gak kita kecek mudah-mudah dengan dalil akal. Kita manusia tapi beranak tu baik jadi lembu masalah. Nah, anak kita mana anak? Anak tu baik lembu. Adalah tu? Tak ada. Kalaulah biji daripada durian, tanah tu baik durian. Zat Tuhan ni tak sama dengan segala makhluk. Maka sifat dia, perbuatan dia, nama dia tak sama juga dengan segala makhluk. Sebagai hakikat tak serupa. Tiba-tiba ada doa kata, serupa perbuatan Tuhan serupa dengan kita. Sifat Tuhan serupa dengan kita. Mana ayat kata zat Tuhan tu sama. Sebab zat dengan sifat ni tak tinggal tangan. Qalak ya pahal lagu tu. Orang yang ada akal yang logik ni yang mikirlah tu. Kalaulah anak manusia pasti pok mok dia tu manusia. Kalau anak bagi kambing azakumullah, pok mok dia tu ibu dengan bapak dia tu kambing. Tu cara dia. Tak ada lain daripada ni. Nampak tu tak? Tu dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia coba manusia. Syaitan dia tak reda, dia tak izin sama sekali nak uji kita tadi itu. Boleh pegang, jadi kejak, jadi kena molek. Kalau dia izin, kita tak tubik daripada syurga, dalam syurga. Nampak tu tak? Kita tak tubik daripada syurga dalam syurga. Tetapi dengan sebab apa nama? Dengan sebab hasad. Hak besar sekalinya syaitan nak uji kita beriman dengan Tuhan ni salah. Tu. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala salah. Dak berasa kata ada lagi perbuatan Tuhan serupa dengan kita ada. Tak ada. Tuhan nyata-nyata dah tu. Siap juga ada. Kata si zat dia tak sama, perbuatan ada sama. Ya Allah. Pening. Sebab apa boleh sampai situ tu? Kerana hasutan daripada satu makhluk ya Allah Subhanahu wa taala lota ditubik daripada rahmat Tuhan. Tu nak? Tu dia. Baik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak seumpama sesuatunya, sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Nah, apabila adalah begitu si zat dia itu hakikat yang tak sama dengan segala-gala makhluk, maka zat yang bersifat dengan zat yang bersifat dengan sifat kemuliaan, sifat sempurna, nama yang elok, nama yang molek dan perbuatan yang elok dan perbuatan yang molek itu pada hakikat dia tak serupa dengan segala-gala zat tu. Pada hakikat ia tak sama dengan segala-gala zat. Tak saya katakan no. Ia tak sama sekali dengan segala-gala zat. Hak misal hak dah jadi apa nama tepat yang kita nak boleh mikir dengan cara mudah-mudah. Kita beriman kata zat Tuhan ini tak sama dengan makhluk. Zat Tuhan ada nama? Ya. Zat Tuhan ada sifat? Ya. Zat Tuhan ni ada perbuatan? Ya. Baik. Tiba-tiba ada lagi orang dalam Islam kita kata, mari duk tanya
tuan guru Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apabila ia dengar ayat Tuhan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ia mai tanya kaifastawa, bagaimanakah Tuhan itu istiwa? Mai tanya. Mari tanya tentang hakikat perbuatan Tuhan. Salah. Soalan ni soalan yang khata', salah dah. Tanya. Kalau mari tanya ma makna, hingga lagi. Tapi riwayat kata ma makna tak ada daripada Imam Malik, walaupun satu khata' pun tak ada. Ni kata hak sahih. Hak mutawatir daripada Malik iaitu ma kaifastawa, bagaimana dia istiwa. Bagaimana? Lagu lagi. Kata bagaimana dia istiwa, bagaimana dia turun, bagaimana dia datang, bagaimana dia dengar, bagaimana dia lihat, bagaimana dia bercakap. Tak boleh tanya bagaimana. Lagi tanya bagaimana dengan Tuhan ni, tak boleh. Tak boleh. Nampak tu tak? Tidak ada seorang pun di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul dan sahabat-sahabat tabi'in kita tanya dengan kaifa. Tak ada. Terhadap hakikat Tuhan, perbuatan Tuhan, hakikat nama Tuhan, hakikat sifat Tuhan, tak ada. Supaya kita tanya kaifa huwa ada. Dia tanya kata bagaimana Tuhan buat ni, bagaimana Tuhan bersifat ni, bagaimana Tuhan nama ni. Kita tanya Tuhan ada zat dan hantar beriman? Ada. Kaifa huwa, bagaimana dia? Boleh hoyak tak? Pasti tak boleh hoyak. Bagaimana dia Allah Ta'ala tu bagaimana? Tak boleh hoyak. Sebab nak kita hoyak tadi tu hakikat. Sebab itulah apabila kita kecek kata zat Tuhan tak sama dengan makhluk, maka sifat dia, perbuatan dia, nama dia pada hakikat tak serupa dengan makhluk. Di atas kaedah tu kita jalan. Tak kira sifat mana-mana Tuhan royak dalam Quran, hak Nabi royak dalam hadis, serupa belaka pakai semua. Atau kalau dia royak sama, makna kata cara berimej kita dengan zat Tuhan ini makna kata ada khalal. Apa makna khalal? Ada sikit benda yang penuh, sikit perkara yang jadi tak betul. Nampak tu tak? Tu nak kita faham molek. Ni kita kena ngaji pesening ni kenapa? Kerana kita nak ngaji ambil fitrah. Benda yang kita boleh segera faham. Royak dengan orang royak kata zat Tuhan tak sama dengan makhluk. Perbuatan dia, sifat dia pun tak sama dengan makhluk. Akal mana dia tak boleh nak terima? Zat Tuhan dengan sifat dia, nama dia, benda tu, benda ada sekali, tak ada jadi pecek-pecek. Akal mana dia tak boleh nak terima? Semua akal yang cermelang, akal yang waras, boleh terima belakang. Hak tak boleh, lagu mana? Perbuatan suku, zat dia duk suku. Nama dia suku, zat dia suku. Tak boleh lah tu. Tapi boleh juga dimikirkan oleh orang hak akal dia tu diasukkan oleh pelasapah dan sebagainya. Salah lagu tu. Nampak tu tak? Salah. Nak kita tanya lagu mana tentang hakikat perbuatan dia, sifat dia, sedangkan diri dia kita tak tahu. Kalau diri dia tahu, bolehlah kita royak kata hakikat sifat dia, hakikat perbuatan dia macam mana, boleh. Ni diri dia kita tak tahu. Bagaimana kita nak pergi royak kata hakikat lagu mana dia buat, hakikat lagu mana sifat dia? Nak royak tak boleh. Gana boleh royak kata air tadi itu ada 2 kaki, ada 4 jari kata. Kerana kita boleh tengok dengan mata, tahu hakikat dia, sebab tu kita boleh hurai. Kalau nak tanya kata sayap malaikat ni warna gapo, mana nak boleh royak? Warna gapo itu sayap malaikat ni? Jenis daripada plastik ke? Jenis daripada gapo? Nak royak tak boleh. Sebab kita tak tahu kata zat yang macam mana. Tu lagi akal yang mikir lagu tu. Ya Allah, benda tak ada payah kita buat susah. Nak kenal Tuhan ni, kenal lagu ni mudah. Biasa kenal lagu ni, Tuhan. Ada royak main lagu ni Tuhan, ada royak dengan logik akal. Aja royak kata zat Tuhan suku, sifat Tuhan suku, nama Tuhan suku. Orang tak beriman kalau pergi syarah lagu tu, ya suka terhadap Quran kita. Terutama orang putih ke gapo, Islam. Gapo ajalah ni.
Dia tak boleh nak terima dengan akal. Sedangkan Quran mari ni untuk nak bantukan akal, bukan nak membantahkan akal. Kita pergi syarah misalnya kata turun kod lain. Tu salah panggil. Tak kena dah. Tu dia. Baik. Itu apa nama zat Tuhan serta nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, kata supaya kita kata masalah zat. Juga kita kata soal lagi gapo? Kita kecek kata sifat Tuhan hak kita kata sifat dengar, sifat melihat supaya makhluk tak? Tak. Maka semua sifat hak Tuhan royak dalam Quran ni tentang hadiah semua tak supaya dengan makhluk. Kecek so kata tak sama, hak lain pun serupa. Nampak tu tak? Mana kata semua sifat Tuhan yang Tuhan menyifatkan diri dia di dalam Quran, hak sifat dalam hadis Nabi, semua tak serupa dengan segala makhluk. Kullu. Tak ada kata hak ning tak sama, hak ning serupa, hak menunjuk oleh akal tak sama, hak dok ada dalam Quran, hak ada dalam hadis, hak tu sama dengan makhluk. Tak, bukan aku tu. Kira sahih tu lah. Pasal sahih nak mana kata di atas bantasan tu lah. Hak ni tak sama, hak tu pun tak serupa. Serupa belakang. Gih semua lalu dah. Nampak tu tak? Itu nak we kita faham dengan cara jelas kata. Nak we faham jelas kata, cara kita nak faham tentang Tuhan, nak beriman dengan Tuhan, nak we iman kita tambah ni, ya lagu ni. Bukan makna kata kita pergi faham kata zat Tuhan yang tak serupa dengan makhluk, sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan sama dengan makhluk. Tak. Sifat Tuhan kita kecek atas samik bahasa ni tak sama dengan makhluk. Hak lain pun redha Tuhan, marah Tuhan gapo tak sama dengan makhluk. Istiwa Tuhan, turun Tuhan, datang Tuhan, gapo lagi hak Tuhan royak semua dalam Quran tu tak sama dengan kita. Sebab sifat tu ada mana? Ada di zat dia. Zat tak bukan makhluk, maka sifat dia tak sama dengan makhluk. Perbuatan tak serupa dengan makhluk. Sudah. Payah tak? Tak ada payah. Ngaji lagu ni derah. Derah apa boleh derah? Kerana dia ngaji mengikut wahyu. Nampak tu tak? Derah kita nak faham. Boleh faham lalu dah. Boleh reti. Oh, cara nak berimej lagu ni. Nampak tu tak? Dan akal kita boleh terima apa yang Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Al-Quran dan royak di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Quran dan hadis Nabi mari nak bantukan wahyu, bukan nak bantahkan wahyu. Ada Quran, hadis Nabi mari nak bantukan akal, bukan nak bantahkan akal. Mana akal dengan wahyu seumpama cahaya dengan mata. Mata ni kita yang boleh buka molek ni dengan cahaya lampu ke apa nama ni, ya boleh sekali. Kalau ada akal saja dengan tidak ada wahyu, ya tak boleh pergi juga. Misal mata kita celeklah luah mana pun, kalaulah cahaya tak ada, ya belagak. Itu makna logik akal yang mikirlah tu. Nampak tu tak? Yang mikir lagu tu. Ada perbuatan pasti kena ada yang membuat. Ada nama pasti kena ada tuai. Benda ni adalah benda yang tak kena royak pun orang tahu dah. Tetapi dengan sebab kita ni pergi jauh dah daripada hakikat hak Islam kita nak, jadi kita nak berasa kata hak lain tu lebih baik daripada cara hak ni. Sebab kita lah kalau duk kecek mudah-mudah gak, dia biasa makan nasi mahorang sokmo. Duk berasa kata rumah kita ni tak cuci buat. Sedangkan kita lagi makan mahorang tu, belum tentu orang nak buat kita makan nak buat seperti kita buat sendiri. Tak sama. Dialah tu dah. Kita kalih duk luar daripada apa nama tempat kampung halaman ni. Kita pergi ngalamu, dah rasa tak sedap lah apabila balik kampung. Sedangkan kita beranak di kampung ni, besar di sini, tapi kita pergi duk luar jauh pada kampung hak kita asal. Ya tak sedap lah kita duduk sini. Tu nak ayat kata tabiat manusia kita kalau dia duduk dengan gapo, dia nak kot mana, apabila dia pergi tu dia tak nampak lah. Dia tak nampak. Ia jadi nyeleweng tubik daripada jalan ni yang hak asli. Tubik daripada jalan ni hak asal.
Itu nak kita faham dengan cara molek, dengan cara kesimpulan. Amo nak ulang pula sekali lagi dah. Nak ayat kata, mula-mula kita nak beriman dengan Tuhan. Yang pertama, beriman dengan zat Tuhan. Beriman dengan sifat Tuhan. Beriman dengan perbuatan Tuhan. Dan kita memperasakan sifat Tuhan, zat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan. Kata semua itu tertinggi daripada apa nama? Menyerupai, semeh, sebanding, tak ada. Sebab Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Kalimah laisa kamitslihi syai' mari untuk nak nafikan, nak menolakkan menyerupai, bukan mari untuk nak tolakkan perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan. Tak, bukan makna gitu. Ni terkadang setengah-setengah wa'ri laisa kamitslihi syai' untuk nak menolakkan sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, nama Tuhan. Nah, setengah-setengah bukan makna kata kalau bukan kita, tak ada gapo lah, tak sedar gaduh lah. Kita kata setengah-setengah ada mereka yang wa'ri supaya dengan Jahmiyah yang wa'ri laisa kamitslihi syai' ni. Tentang tolak nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Mu'tazilah wa'ri laisa kamitslihi syai' ni untuk nak tolak sifat Tuhan. Anak tiri Mu'tazilah wa'ri laisa kamitslihi syai' ni nak tolak sifat Tuhan royak dalam Quran, royak dalam hadis, hak tak ditunjukkan oleh akal. Dia kata hak tunjuk oleh akal, kalau kita tolak, kufur. Kalaulah kita tolak apa yang Tuhan sebut dalam Quran, sebut dalam hadis, hak tu tak apa. Ambil dano cara fahamilah ni. Nah, ambil dano cara fahamilah ni. Yang kedua, wajib kita percaya kata hak Tuhan royak, hak Nabi royak, itu maksud hak ia dah. Hak tu maksud hak ni hak besar kali ni. Maksud hak Tuhan nak ni, tak ada hak lain. Nampak tu tak? Tak ada hak lain. Kalau maksud hak Tuhan tak sah, memang Tuhan suruh buat ilmu yang menyata sendiri, buat ilmu suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyata. Yang ketiga, hendaklah kita berhenti daripada duk tutupnya hakikat. Jangan duk cari hakikat lagu mana, jangan. Kerana benda tadi itu perkara yang ghaibiyah. Dalil nak ayat kata orang duk cari hakikat Tuhan ni, hakikat perbuatan Tuhan ni, dalil besar sekali. Orang yang tak mau nak percaya kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk, dia tanya kita kata, belum daripada Tuhan tu nak istiwa di atas arah tu, Tuhan ada di mana? Jelah tu. Orang lagu tu makna kata orang yang duk carikan hakikat tu. Dia tak berimej, sebenar-benar berimej tu lagu tu. Lagi cari benda hakikat. Nak tahu main lagu mana, muka Tuhan tak ada royak. Kalau nak tanya hal lagu ni, baik kita tanya hal kita. Baik. Belum daripada kita mari dunia ni, kita duduk mana? Duduk mana? Duduk di atas belakang tu ada. Baik, duduk belakang tu ada. Biar royak. Nabi royak. Kalau pergi ngakal tak sampai juga. Tak apa. Tapi duduk dengan biar. Duduk belakang tu ada. Duduk berepek dengan siapa? Berepek di mana kan? Duduk dekat dengan biar. Ya duduk belakang, atas belakang tu ada. Kita duduk dekat dengan biar. Baik, tanya. Tak tahu. Tak tahu. Kita tak tahu juga. Tak tahu. Faham tu tanya boleh kata lepas tu belum daripada Tuhan istiwa ni, Tuhan ada di mana? Dia nak boleh royak. Ada soalan lagu tu mari duk bunyi-bunyi, tapi lah ni nampak padan sikit dah. Mana kata api tu turun dah kerana kena air Zamzam tu ya turun. Air Zamzam capung ayat kursi, ya turun. Ya tak gagah mana dah. Nah, dia kena cedek juga air Zamzam dengan ayat kursi, capur-capur dua tu ya turun. Tak ada mana dah, tak bunyi mana dah. Dulu belum pada Tuhan jadikan apa nama Tuhan istiwa ni, Tuhan ada di mana? Dia nak boleh royak. Nampak tu tak? Siapa nak boleh royak? Dia tanya lagu tu. Tu nak royak kata orang kacir-kacir duk cari kan apa nama tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat sifat Tuhan duk cari. Duk cari. Tu nak royak kata. Lepas tu supaya apabila dia cari lagu tu, dia cari hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala kata. Tuhan kita macam mana? Cuba tanya. Dia nak tanya tentang sifat Tuhan, kita tanya ya. Zat Tuhan tu macam mana? Tu tanya. Tanya apa? Kerana nak klik semula cara memikir kata salah. Dia tanyalah tu tak kena. Tanya apa lagu tu benda salah. Tanya tak leh lagu tu. Nampak tak? Dia pergi tanya benda-benda hak Tuhan tak ada royak. Tentu dah kata
Tuhan ni perkara yang gaib. Perbuatan dia apa perkara yang gaib? Kalau dia tak gaib, mana nak tahu manusia? Nampak tu tak? Tu kita nak kita sebagai orang Islam yang sebenar ni tak seduk pakai lah cara-cara mikir lagu tu. Tak seduk saya lah pakai kamu tahu pelanyuk air lah. Nah, gi dia retak mana-mana so kat pelanyuk. Ya gi mana-mana supaya Imam Syafi'i tahu ilmu kalam di Mesir tu. Nampak tak? Timur mari timur kok mau kita ni penuh atau la ilaha illallah. Ayolah. Nak kita faham molek situ nah. Supaya nak kita tu jangan duk gi pedaya dengan perkara-perkara lagu tu. Ya tak kena duk gi tanya lagu tu. Nah, tanya hakikat kita pada tanya hakikat perbuatan tu hak kita. Padahal madai dah kalau tanya pun. Nampak tu dah nak jawab tak leh dah. Pada kita tanya hak tu ya ambil pemikiran mana tu. Syaitan bawa. Nampak tu dah innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Manusia syaitan tu bagi kita tu seteru. Maka hendaklah kita menjadikan orang yang jadi seteru dengan kita tu seteru dengan kita. Ni tak kita nak buat baik dengan seteru. Hajalah tu dak ambil perkataan lagu tu dak tanya tu. Salah lagu tu. Tak salah lagu mana. Dok kita tanya benda pelik-pelik lagu tu la ilaha illallah. Tak kena lagu tu. Walaupun hamba ada jawab ulama ahli sunnati wal jamaah ada jawab jawab dengan cara tafsili satu per satu tak kena dak bimbang. Nampak tu tak? Di kalangan ulama salah, orang tak mengaji salah tu biar duk situ lah. Ya akhir-akhir sekali ya tak ada duk gapo kali ya tak tahu nak buat kan. Orang tak tahu ni kita tak boleh duk buat jadi nak buat kira sangat dengan dia ya tak tahu. Ya duk rasa tahu hak dia, dalil hak dia tu ya tak mengaji hak lain kau ya tak tahu. Ya jadi gitu. Jadi nak apa yang kata nak jadi supanu lah. Supa-supa dengan orang biasa tak berakal mana tu. Sebab itulah kita sebagai orang yang berakal ni kita tengok jadi molek nah. Tengok jadi molek. Orang hak boleh nak ambil reti, boleh reti. Kalau tak boleh nak reti aku tak ada gapo. Ya tak ada mudarat gapo-gapo sebab moga ni adalah moga yang kita sendiri kena dok jagakan diri kita dan dok apa yang kata beringatkan diri kita supaya nak kita ni selamat. Di dunia ni belum daripada kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka insya-Allah pada sekali ni kita nak berhenti sini dulu. Kemudian kita nak masuk contoh-contoh daripada tokoh-tokoh ulama salaf kita. Dia ni beriman macam mana tentang ha Tuhan. Ia nak kenal Tuhan ni kenal macam mana? Ni mari kita tengok contoh-contoh kata ia kenal Tuhan macam mana supaya nak kita tu boleh dengar. Nampak tu tak? Nak kita tu boleh dengar. Walaupun pendapat-pendapat ulama ni kita wari orang panggil kata dalam bahasa orang ngaji orang panggil kalamul ulama yustadallu lahu. Wari untuk nak jadi baji, wak jadi misal, wak jadi contoh. Wa illa cukup lekat dah. Dengan hak Tuhan duk royak, dengan hak Nabi duk royak tu padat dah. Ulama syarah hak tu pun padat dah. Tak masuk kata dia pun tak apa dah. Tapi wari nak royak kata ulama pahal lagu ni. Tentang hak ni dia pahal lagu ni. Supaya nak kita tambah kau kejak lagi. Nah, supaya nak kita tu tambah jadi kau kejak lagi, barulah kita itu jadi wasa sempurna kita berimej dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nak kita faham dengan cara sempurna kita kena pergi sini tu dia. Maka pada perjumpaan kita sekali ni sekadar inilah dulu nah. Insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan sambung pada pengajian kita seterusnya. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يهتدون. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك
nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.